Ya, Kata Raja. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh mengenai 03000 hal ehwal pelbagai hala. Pertama mengenai 030200 hak asasi manusia, sosial kebudayaan dan jenayah rentas sempadan. Tuan Pengerusi, apa yang saya akan katakan ini saya harap tidaklah diputarbelitkan mengenai apa yang disebut sebagai hak kebebasan manusia. Di antara yang telah disebut tadi oleh Kulim Bandar Baru mengenai satu sexuality merdeka, satu event, satu program yang berlaku di negara kita. Sementara kita tidak bersetuju sebagai seorang Islam tentang apa yang kita panggilkan amalan seks luar biasa, kita tidak boleh dengan mentah-mentah menolak mereka tanpa mendengar posisi mereka. Kita telah meminggirkan mereka. Sepatutnya kita berusaha untuk memulihkan kenapakah perkara ini berlaku. Ya, saya memang tidak bersetuju. Pegangan kita sebagai orang Islam, perkara ini salah. Walaupun sodomi dikatakan salah, berzina juga salah. Di dalam undang-undang kita, sodomi itu dijadikan adalah satu jenayah, ya, tetapi berzina tidak. Jadi mengapa kita ada double standard ataupun satu penilaian berbeza untuk kedua-dua kesalahan? Kedua-duanya adalah kesalahan moral. Kalau kita meletakkan Section 377 tadi yang disebut sebagai kanun jenayah mengenai sodomi ini, maka kita perlu meletakkan juga perzinaan itu, ya, sebagai juga satu kesalahan jenayah. Ya, ini saya nak tanya, kenapa ada double standard ini? Sementara kita bersama dengan Datuk Ambiga di dalam bersih, tidak semestinya kita bersama dengan dia di dalam dia menyokong sexuality merdeka ini. Ya, kita perlu objektif. Kita menyokong atas sebab isu. Kita tidak menyokong orang atas batang tubuh dia. Ya, jadi kita harap kita belajarlah objektiviti dan kematangan yang ada pada kita. Kita banyak perkara kita boleh bersama dengan kerajaan. Ya, kita hanya tidak bersama dengan beberapa perkara. Tetapi kita mengambil politik atau sesuatu isu sebagai sesuatu yang hitam putih, tidak ada grey areas. Ya, ini adalah satu kematangan yang perlu kita sebagai negara dan rakyat yang berfikiran apa kita nak kata negara maju, berfikiran kelas pertama, perlu tahu membezakan antara isu dengan orang. Silakan. Ya, saya rasa ada satu perkara juga saya minta Yang Berhormat Kota Raja sentuh lah, ya, iaitu sebutan bahawa hak asasi manusia ini merupakan satu virus yang sama seperti mana fahaman komunis. Ya. Adakah apabila mereka mengeluarkan kata-kata begini, mereka mahu kita percaya bahawa manusia ni dilahirkan atas muka bumi ini tanpa adanya hak, bahawa mereka boleh tahan, dipenjarakan, boleh dibunuh sesuka hati? Dan itulah apa yang mereka anggap sebagai ajaran Islam, bahawa soal hak asasi manusia ini satu rekaan daripada dunia barat yang tidak ada tempatnya dalam agama Islam. Terima kasih Shah Alam. Saya kira boleh dimasukkan dalam ucapan saya. Bagi saya amat jelas mengenai hak asasi manusia. Serupa juga kita bercakap dengan agama. Dalam Quran Tuhan sebut, Tuhan kata dia boleh bagi petunjuk pada semua orang dan menjadikan kita semua satu ummah. Tetapi Allah tak bagi begitu. Ada orang yang tidak Islam, ada orang yang Islam. Jadi begitu juga di dalam mengenai hak asasi manusia. Kalau kita berkata kita menolak hak asasi manusia, ada perkara yang kita terima, ada perkara yang kita tak terima. Tetapi yang pentingnya kita menghujahkan kenapa kita tolak. Bukan sementang-mentang makna kita tolak dan perlu menggunakan kekerasan. Kita perlu menggunakan hujah di sini. Kita perlu menganalisa kenapa, ya, dalam negara kita semakin ramai golongan LGBT ini. Kita perlu menganalisa. Sekiranya kita hanya menggunakan undang-undang, ya, gerakan mereka menjadi gerakan bawah tanah. Dan apabila ia menjadi gerakan bawah tanah, kita lagi sukar untuk memikirkan cara penyelesaiannya. Kalau saya lah perkara ini tak kontroversi, saya ingin sebenarnya pergi duduk dan dengar. Saya ingin mendengar suara hati mereka. Kenapa ada orang yang transseksual? Kenapa ada orang jadi gay? Kenapa orang jadi lesbian? Ya,
Jadi bagi saya perkara itu tetap salah. Tetapi pendekatan kita adakah pendekatan orang bertamadun atau kita nak menggunakan kekerasan dan undang-undang semata-mata? Perkara kedua, jadi saya harap jangan disalahgunakan. Kota Raja tak setuju dengan pendapat tadi. Baru kejap tadi ahli Parlimen Bacok yang juga ahli Majlis Syura PAS membuat kenyataan keras mengutuk Amiga dan mengutuk tindakan mereka mengadakan festival. Adakah setuju? Adakah Kota Raja setuju ke? Saya bersetuju. Bersetuju dengan kenyataan bahawa biar saya jawab. Dah setuju ke? Duduk, saya nak jawab. Setuju ke dengan pendapat dengan kenyataan? It's my floor. Setuju? Tak Tuan setuju ke? Saya nak mengatakan tadi. Saya nak tanya setuju atau tidak dengan kenyataan bahawa kita boleh bersetuju dengan isu. Kita tak semestinya bersetuju dengan batang tubuh. Dan Datuk Amiga seorang yang terbuka. Kalau kami tidak menyokong dia semasa bersih, kami bersamanya. Saya cuma nak tanya, tetapi bagi setuju kali atau ini, tidak? kami tidak bersetuju dengan tindakannya itu, maka apa yang dikatakan oleh Dewan Ulama kami betul. Jadi setujulah. Jadi kami soalan Yang Muhammad Kolim Bandar duduk yang Okey. Tuan Merusi membuang masa saya. Saya nak tanya setuju atau tidak dengan nak bergerak kepada yang Muhammad isu kedua. Ya Muhammad, itu dia punya keputusan Muhammad. Kalau dia tak nak jawab, bukan soalan yang Muhammad boleh paksa orang jawab. Ya Muhammad, sila duduk ya Muhammad. Ya Muhammad, sila duduk ya Muhammad. Kota Raja sila. Saya nak bertanya tadi kepada menteri, sekiranya kita mengadakan Seksyen 377 iaitu jenayah liwat sebagai satu kesalahan. Apa yang menghalangkan kita untuk meletak juga satu seksyen lain yang meletakkan zina sebagai satu jenayah, ya, jenayah sebenarnya. Sebab dalam Islam sudah ada. Kedua-duanya adalah di segi jenayah syariah, kedua-duanya adalah satu jenayah. Jadi kenapa double standard kita begini? Tuan Yang Dipertua, saya nak pergi kepada dua perkara kecil sahaja mengenai COGM tadi ya. Mengenai COGM, kita tahu yang menjadi dalam kumpulan EPG, Eminent Person Group, adalah mantan Perdana Menteri kita yang mereka mencadangkan menubuhkan satu Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia, satu komisen. Jadi kita mendapat kabar bahawa kita minta penjelasan kenapa Perdana Menteri kita tidak menyokong cadangan mantan Perdana Menteri sebagai pengurusi EPG ini. Perkara yang ketiga ialah mengenai Arab Spring ini, mengenai kebangkitan umat Arab boleh dikatakan di seluruhan tanah Arab ini. Di mana saya ingin juga mengulangi bahawa apa yang berlaku di Syria, hampir 3,000 orang rakyat Syria yang dibunuh oleh pemerintahnya sendiri. Dan apabila negara-negara besar saling memveto ya, untuk mengambil tindakan ke atas Bashar al-Assad ini, apakah pendirian Malaysia? Di mana kita? Saya rasa there's a silence, deafening silence, kepekakan yang ditulikan agaknya. Ya, tidak ada apa-apa respon daripada kita. Ya, sekurang-kurangnya kita berdiri atas prinsip. Kita tidak boleh hanya menyokong seperti kita menyokong Burma atau kita menyokong atas dasar batang tubuh ataupun negara, the nation itself. Tetapi apakah isu dan apakah sebenarnya isu kemanusiaan di sini. Jadi kita harap Menteri dapat memberi jawapan ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.